Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan sesi kita pada malam ni, bolehlah kita membaca umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, para pelajar, kita bertuah kerana siri ketujuh kita pada malam ni. Kita bersama dengan Abang Rushdan Abdul Hadi yang sekarang ini bekerja sebagai data analis di Permodalan Nasional Berhad, satu syarikat milik kerajaan yang mempunyai modal yang terbesar di negara kita. Kita amat berbangga kerana Abang Rushdan kita juga merupakan bekas pelajar daripada SBPI Gombak. Kalau pelajar-pelajar masih ingat lagi keputusan ataupun pencapaian terbaik seluruh negara SBPI Gombak pada tahun 2020 yang baru-baru ini adalah sekolah yang terbaik di Malaysia. Betul Rushdan Ya betul. Tinggal cikgu lah kalau cikgu tengok daripada ranking sekolah terbaik. Jadi Abang Rushdan kita ni daripada SBPI Gombak waktu SPM dulu, dan selepas itu beliau menyambung pengajian di University of London dalam bidang actuarial science, dalam bidang actuarial science city. Ni nama universiti City University of London tu nama uni actual science bidang saya. Okey. Jadi tanpa melengah masa, cikgu nak jemput Abang Rushdan kita. Mungkin boleh kenalkan diri dulu. Tinggal mana, mungkin latar belakang sikit lah sebelum kita pergi kepada tajuk kita pada malam ni. Ialah lebih kepada, sebenarnya kita nak lebih menumpukan kepada persediaan selepas tamat je keluar result ataupun mungkin sementara tunggu keputusan SPM nanti pada yang dijangka pada bulan Jun atau Julai tahun depan. Jadi apakah persiapan supaya pelajar-pelajar dapat memohon contohnya beasiswa ke ataupun sebarang tawaran-tawaran. Kadang-kadang tawaran itu dia ditawarkan sebelum keputusan keluar. Jadi kita kena alert. Jadi mungkin Abang Rushdan kita banyak pengalaman sebelum keputusan keluar dan selepas keputusan keluar apa yang kena buat. Jadi benda-benda ni sebagai persediaan awal lah supaya kita dapat yang terbaik. Moga-moga kalau ada rezeki, mana tahu dapat keluar negara macam Abang Rushdan kita. Okey, silakan. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Osman untuk introduction tu. So adik-adik, nama saya bahasakan diri sebagai saya lah. Abang macam rasa tua pula. So saya bahasakan diri saya. Okay, first of all, nama saya Muhammad Rushdan bin Abdul Hadi. Boleh panggil saya Rushdan je. And saya sekarang berumur 25 tahun. And sekarang saya bekerja di PNB di Kuala Lumpur. So sedikit sebanyak macam adik-adik semua ialah pelajar SPM. Saya juga dulu adalah merupakan pelajar SPM juga. So saya akan start cerita introduction lah macam mana saya sedikit sebanyak mengenai diri saya. So first saya sekolah rendah di SK Kuang. Saya tinggal di Kuang sebelum tu. So nak cakap saya tinggal di Kuang dekat dengan Sungai Buloh. So first saya darjah 1 sampai darjah 6 saya sekolah di SK Kuang. And Kuang ni kalau sesiapa yang tak tahu, sebenarnya Kuang ni kawasan kampung je. Sangatlah kampung. And kalau korang semua nak tahu sebenarnya saya pun budak kampung lah juga sebenarnya. And lepas saya berada di SK Kuang, saya GPSR alhamdulillah saya dapat 5A masa GPSR. And selepas tu saya ke sekolah menengah, Form 1 sampai Form 3 saya ke SMK Bukit Harapan Putra. Dia dekat je dengan Kuang. So bila dekat dengan dekat BRP tu, saya Form 1 sampai Form 3 and alhamdulillah juga PMR saya berjaya dapat 9A. Saya ambil bahasa Arab, so ada tambah satu lagi. And after PMR, saya masuk ke SBPI Gombak untuk Form 4 dan Form 5. And di situ saya rasa banyak membantu di sekolah saya, banyak membantu saya dan alhamdulillah saya dapat juga straight A dalam
SPM lah. So untuk makluman korang semua, macam ini session 7 point, saya dapat 9A plus 2A. And 2A tu ialah bahasa, sebab saya ambil 11 subjek, sebab saya ambil sains agama dulu. 2A tu ialah bahasa Inggeris and biologi. So nak cerita lepas SPM, apa preparation dan untuk mau UPU atau persediaan sebelum ke luar negara. So sedikit sebanyak yang yang saya perlu beritahu dekat sini. Sebelum tu, kalau korang ada apa-apa soalan boleh macam tanya, ataupun nak ada kat chat box sini ke, boleh tulis. Saya macam mana saya selepas saya SPM saya dapat 9A plus 2E. Masa tu saya apply je semua benda. Masa tu saya tak tahu minat saya lagi. So saya apply je semua. Saya apply semua scholarship yang ada, dan saya apply UPU, saya semua saya apply. Tapi jadikan cerita kat sini, kenapa saya apply semua, disebabkan SPM lah sebenarnya. Saya diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran di luar negara kerana result SPM saya. And then sebenarnya nak cakap korang, SPM ni teramatlah penting lah sebenarnya. Sebab kalau korang tak tahu nak pergi mana lagi, korang tak tahu minat korang tak tahu apa yang korang nak dalam hidup, apa yang korang nak buat untuk kerjaya, SPM ni sebenarnya macam starting point. And sebenarnya whatever you do, you have to do the best lah untuk SPM. Dan sebab SPM saya okey, saya mampu untuk meng-apply semua beasiswa lah. Dan seterusnya dapat melanjutkan ke luar negara. So saya tengok ada orang nak tanya soalan, boleh tanya. Ada angkat tangan ni. Akilah Al-Jafri, boleh tanya soalan Akilah. Buka mic dan tanya soalan. Silakan. Akilah, tadi awak angkat tangan tadi nak tanya soalan. Ataupun yang lain-lain kalau ada, silakan. Mungkin nak tanya. Kalau malu pun boleh tulis type lah dekat chat box. Boleh di chat room, betul? Sebentar saya continue lah. Boleh tertekan, okey, tak apa. Okay. Sebenarnya saya continue. So lepas saya apply, saya dapat result saya 9 plus 2E, saya apply semua beasiswa. Dulu saya tak ada wifi. Rusdan, ada respon kat sini, suara tak berapa jelas Cikgu tak dengar suara. Mungkin kena cakap kuat sikit kot, Rusdan. Okay. Alright. So basically masa saya lepas result SPM, saya apply semua beasiswa. Bolehlah macam nak cakap kat sini, sebenarnya macam saya apply UVM, Khazanah, Maybank, PNB. Alhamdulillah, saya daripada 10 saya apply. Saya boleh cakap 10 jugalah saya apply masa tu. Saya dapat 5 offer kot. Satu saya dapat offer ke Jepun. Lepas tu ada UK juga. And satu ke Jepun, 4 ke UK kat saya dapat. So 1 Jepun, 4 UK Wah. So nak cakap kat sini macam saya cakap tadi lah, kalau masa SPM better memang sebab result SPM saya boleh meng-apply ke semua beasiswa. Macam macam adik-adik kalau lah macam nak ada cita-cita nak menyambung pelajaran ke luar negara, one of the steps yang kena macam try buat is to score SPM dululah sebenarnya, adik-adik nak buat. Tapi macam bukannya SPM je yang boleh buat ke luar negara actually. Ada je yang saya kenal, ada sahabat saya yang saya kenal, dia SPM dia okey, tapi dia perform lepas SPM. Dia perform lepas SPM ni sebelum masuk universiti, kita ambil degree, ijazah. Kita ada pra-universiti ni macam matrix, asasi,
Macam saya dulu ambil A-level, so dia perform dekat situ. Dia ada yang ambil matrix, kawan saya alhamdulillah berjaya juga ke luar negara. Ada juga yang ambil asasi, berjaya juga ke luar negara. Nak cakap kat sini, aim kalau nak ke luar negara tu ada. And apa-apa kalau kita usaha untuk ke arah, even though tak dapat scholarship, kita dapat asasi or matrix, kita still boleh pergi ke luar negara kat sini. Ada soalan ni Rusdan, kalau saya belajar lokal, boleh ke nak apply kerja luar negara? Kalau saya belajar lokal, boleh ke apply kerja luar negara? Uish, ini jauh ni. Kalau Dia kalau saya nak dah terus predict nak kerja luar negara pula ni. tu lah. Sebenarnya Topik boleh, kita hari sangat ni boleh. lebih kepada nak belajar dulu deh, bukan kerja tu betul. Nanti kita lari fokus nanti. Kalau boleh tanya soalan macam mana nak kata apa? Persediaan ke apa? Fokus pada tajuk kita, persediaan dan panduan untuk memohon UPU beasiswa atau persediaan sebelum keluar negara. Okey, mungkin Rushida boleh share masa dapat tawaran tu, so apa persediaan yang Rushdan buat? Manalah tahu ada rezeki pelajar-pelajar kita tahun ni, adakah kena masuk asasi dulu ke ataupun bagaimana? Persediaan sebelum saya dapat offer scholarship dari PNB. Saya dulu scholar PNB. Saya sekarang kerja dengan PNB lah sebab saya ada bond kat situ. So saya persediaan dia, PNB suruh saya belajar dekat sini selama 2 tahun. So saya buat pra-university iaitu A-level. Kalau korang pernah dengar, A-level ni macam macam sekolah jugalah sebenarnya. Exam, lepas tu dapat result okey, and then terus keluar negara. Kalau itu persediaannya lah kalau sebelum keluar negara tu. Kalau macam kalau macam ada juga kawan saya yang kawan terdekat saya, dia lepas dah A-level tu dia masih result dia tak cukup untuk ke UK. So actually A-level tu punya kuat, macam credential dia kuat. Sampai kan even though dia tak lepas untuk fly ke UK, tapi dia berjaya fly ke ni lah, Australia, negara luar yang lain. Ada soalan sini, Cik Osman. Boleh. Penting ke kena aktif? Untuk jawab soalan adik Fatini, penting ke kena aktif masa dekat sekolah untuk apply beasiswa? Penting juga sebenarnya untuk aktif. And beasiswa tu penting macam sebab bila kita apply beasiswa, bukan beberapa orang je yang dapat result straight A. Memang ramai. So yang membezakan kadang-kadang ialah koko. Yang aktif, siapa tak aktif. Nak tunjuk siapa yang koko dia power, tapi belajar dia pun power juga. Tu memang top lah kat situ. Tapi in the end, dia punya, tapi yang paling penting, kriteria paling penting ialah result lah untuk apply beasiswa after SPM. Sebab scholarship yang di offer dekat Malaysia ni, semuanya ada requirement lah untuk beberapa, macam semua orang dapat berapa A, semua orang. Okay, ada soalan daripada Nafishah. Nasyafifah Nasir. Abang betul ke kalau nak masuk uni asasi kebanyakannya kena sambung ke luar negara? Betul ke? Sebab ada, siapa yang saya tahu, uni asasi ni habis uni ke asasi jarang nak ambil pelajar asasi. Kenapa? Sudah faham soalan ni? Saya faham kot. Kalau nak jawab soalan adik Nasyafifah ni, sebenarnya setahu saya lah kan, setahu saya memang kebanyakan macam yang saya cerita, orang yang ambil asasi akan ada je peluang untuk belajar ke luar negara. Tapi kebanyakan yang saya tahu, rakan-rakan yang ambil asasi yang saya kenal, kebanyakannya yang sambung asasi akan sambung di Universiti Malaysia lah sebenarnya.
Cuma yang sambung di luar negara tu ialah yang special lah. Selalunya yang ada scholarship sebab rakan-rakan yang saya kenal bukanlah berasal dari keluarga yang senang. So memang orang perlukan bantuan kewangan lah untuk keluar negara. So harap untuk jawab soalan adik Nasha Fifah tu, sebenarnya orang yang belajar asasi kebanyakannya sambung di Malaysia jugalah sebenarnya. Okey, ada soalan boleh tanya lagi? Kalau Mungkin ada yang kita ialah yang mana dah melepasi SPM ni, Rashdan ni. Tapi bagi yang dah baru nak ambil SPM, bila macam kita dulu pun tak pernah ambil tahu pun pasal UPU lah, nak mohon universiti ke apa. Jadi macam Rashdan macam mana tahu adakah Rashdan memang buat survey sendiri ke? Ataupun macam saya kat sekolah dulu memang cikgu beritahu lah, okey kamu kena mohon ni unit kaunseling, kamu beritahu lah. Tapi sekarang ni kita faham waktu pandemik ni, jadi pelajar pun mungkin tak dapat berjumpa dengan unit kaunseling, atau unit kaunseling pun mungkin tak kesempatan. Jadi mungkin sudah boleh share sikit lah dalam keadaan sekarang ni. Jadi apa persediaan ni lah, SPM betul, tapi mungkin katakan dah habis jawab essay nanti, so apa benda yang boleh diorang buat sebagai persediaan. Mungkin dah boleh start buat searching ke, macam mana nak minta contohnya kursus undang-undang, nak mohon kursus sains dan sebagainya. Oh, faham. Oh, untuk menjawab soalan Cikgu Azman tu, masa saya dulu saya dah decide nak buat actual science. Macam adik-adik kalau tak tahu sekarang tak apa, macam memang orang sekarang pun macam tak sure nak buat apa. Tapi kalau macam after SPM, dah lepas jawab periksa, contoh adik Aiman dia nak buat engineering. So engineering kan engineering banyak cabang, tapi dia just minat engineering dulu. So dia boleh buat research apa top universiti dekat Malaysia untuk course engineering tu. And lepas dah search, macam contoh lepas dah search engineering, apa top universiti untuk engineering, saya dapat top 3 USM atau UPM. So dari top 3 tu bolehlah include dalam UPU, bila apply UPU. Sebab UPU nanti dah akan bagi, bila kita apply UPU nanti, sebab saya cakap saya apply semua UPU, beasiswa, matrik, asasi. Saya bila kita apply UPU nanti, dia akan bagi 5 choices lah untuk letak. So adik-adik nanti bila nak apply UPU, letak first choice tu memang letak apa yang universiti adik nak masuk. Macam ikut juga location, macam kalau adik dekat area Kuala Lumpur nak enjoy city life, UM dekat Kot KL, UIA dekat Gombak. Macam tempat tu pun main peranan jugalah. Tapi sekiranya adik-adik ada dapat contoh saya first choice UM, dah apply sekali dapat result UPU, dapat UiTM Segamat, tak apa, saya ambil je sebab peluang belajar ni tak semua orang dapat. So bila dapat peluang belajar, and even though tempat yang kita minta tak dapat, apa yang kita nak tak dapat, just ambil je peluang tu. Sebab belajar ni memang kalau tanya orang-orang bekerja, memang diorang rindu lah sama belajar sebenarnya. Harap tu menjawab lah Cikgu Azman soalan. Ada soalan daripada pelajar ni, Nasha, nak sambung overseas memang wajib ambil IELTS ke? IELTS ni apa? Oh, saya masa saya ambil A-level tu, saya ambil IELTS. IELTS ni macam MUET lah. Macam ada orang sebelum tu Muhammad Aiman ada tanya memang kena ambil MUET ke kan. MUET ni macam sistem. Berapa minimum dia untuk kelayakan? IELTS masa tu MUET saya tak pasti, saya tak ambil. Macam IELTS ni saya dia ada ikut band 9 ni paling power, band 8 power sikit, 7 ni biasa. Dia ada band lah, tapi masa saya jawab dulu, saya band 7. So IELTS ni memang wajib ambil lah untuk sebenarnya, kalau untuk pergi ke UK yang wajib ambil. Okey, soalan seterusnya Rashdan mungkin waktu sekarang bayangkan Rashdan flashback balik waktu ambil SPM dulu.
Sekarang ni dah bulan Ogos So waktu Rusdan dulu SPM bulan 11 lah. Jadi macam diorang sekarang ni SPM bulan Mac 2022. Jadi ada lebih kurang dalam 6 bulan. Let's say lah kalau kata SPM tu kita katakan bulan 11 seperti biasa. Maknanya daripada bulan 8, 9, 10, 11 ada 4 bulan. Biasanya Rusdan apa? Orang kata pecutan akhir yang Rusdan buat dalam tempoh 4 atau 3 bulan. Faham. Kalau Rusdan ingat lagi lah waktu persediaan SPM dulu. Adakah masih mentelaah orang kata apa buku ke ataupun dah start buat soalan-soalan gerak gempur atau bagaimana? Sebelum tu saya nak tanya Cikgu Azman, yang adik-adik semua ni sekolah sama ke, batch sama ke, berada di tempat yang sama ke, macam mana? Oh, diorang ni lain-lain. Pelbagai negeri. Pelbagai negeri. Ada Sabah, Sarawak, ada Perak, Kelantan, Johor. Faham. Macam saya ceritalah. Sabah. Nasha Fisa daripada mana? Dari Sabah, Cikgu. Dari Sabah. Dari Sabah lagi. Tu ada dari Johor. Ni dari Kundang, Afiq Haikal, Kundang. Dari Kelantan, Kedah. Banyak. Okey. Saya ceritalah pengalaman saya masa di asrama SPPI Gombak. Masa saya di SPPI Gombak kan saya belajar dalam ada 100 orang kawan-kawan saya. So kita orang buat study group lah sebenarnya. Kalau study group macam contoh subjek matematik. Contoh adik-adik kat sini ada 30 orang kan. Subjek matematik boleh lantik macam saya dulu masa satu orang saya ada sekolah melantik 10 orang yang 10 orang pelajar terbaik matematik dan dia akan bahagikan lagi 90 orang tu bagi dalam grup. So macam biasanya study group lah, tapi ada seorang yang akan lead, yang akan mengajar and buat latihan sama-sama. Macam diorang ada soalan, diorang tanya. Memang tanya direct lah. So dekat situ macam satu pelajar ni bila belajar dengan member, diorang lagi selesa dan lagi nak tanya banyak soalan pun diorang tak segan lah di situ. Kalau belajar dengan cikgu kan mungkin ada segan sikit lah kan. Cikgu tak tanya banyak-banyak, mungkin cikgu macam apa tanya banyak-banyak kan. Tapi macam dengan member, kita boleh tanya banyak kali. And bila tanya banyak kali sampai kita faham. And dekat situ dekat situ macam membuatkan proses belajar tu best lah. Bukan tapi ini contoh matematik je, tapi macam dekat masa saya sekolah dulu kita dekat setiap subjek untuk SPM ada top students yang akan mengajar setiap subjek tu dekat rakan-rakan dia. So macam dekat situ bukan saja sebenarnya nak cakap macam sebenarnya orang yang mengajar ni nak cerita sebab saya ada pengalaman mengajar kawan-kawan saya juga masa saya SPM. Sebenarnya mengajar ni lagi membuatkan kita lagi mudah faham subjek tu. So macam kalau adik-adik jauh dekat sini tapi macam mungkin ada buat geng ke dekat online. So boleh buat study group online ke macam contoh 20 orang nak join. So seorang yang power maths, power chemistry ke physics ke ajar and orang lain boleh dengar. And ajar and buat kerja sekali lah sebenarnya. Tapi even though nak cakap kat sini, even though ada orang mengajar, ada orang yang menolong kita untuk untuk fahamkan subjek tu, sebenarnya in the end diri sendiri juga kena berusaha lah sebenarnya. Kalau saya ajar sekeras mana pun, selama mana pun, kalau nak murid yang saya ajar tak faham and dia tak ambil peluang untuk belajar and tak ada motivation, tak ada semangat, so tak ada guna juga. In the end saya nak tekan ni itu antara inisiatif, tapi dengan nak tekan kat sini last kali dia bergantung pada diri sendiri juga. So adik-adik kena ada semangat, ada motivation untuk score SPM sama-sama. Jadi maksudnya belajar berkumpulan. Jadi walaupun pelajar-pelajar tak pergi sekolah, mana hanya kelas PDPR. Jadi tak mustahil boleh buat secara online group.
So boleh buat kalau buat secara Zoom ataupun Google Meeting, Google Meet percuma sejam tu percuma. Jadi boleh kumpul, ajak kawan 4-5 orang and then buat macam sesi kita hari ni, sesi kelas Google Meet dan buat perbincangan secara kumpulan. Good idea tu, boleh dimulakan daripada sekarang sebenarnya. Dan mungkin soalan terakhir daripada cikgu. Dari segi macam peluang melanjutkan pelajaran ke luar negara ni, Rusdan, jadi mungkin boleh share maksudnya apa motivasi Rusdan. Ialah di Malaysia banyak universiti dan tak kurang hebatnya seperti UM, UTP, USM dan sebagainya. Tapi dasar kerajaan masih menghantar pelajar ke luar negara. Mungkin ada sebab dan sudah tentu sebab itu yang kerajaan masih meneruskan lagi penghantaran pelajar-pelajar ke luar negara. Walaupun kos tinggi tapi tetap kerajaan hantar. Jadi apa spirit ataupun semangat yang Rusdan dapat bila berada di negara orang, yang mana mungkin itu sebagai sebagai kekuatan apabila balik ke Malaysia, apatah lagi UK sebagai negara yang maju. Jadi apa yang Rusdan boleh nasihatkan pelajar-pelajar kita tanpa menidakkan keupayaan universiti tempatan, tapi kita lihat penghantaran pelajar luar negara pun tidak kurang hebatnya benefitnya. Mungkin Rusdan boleh share sikit spirit ataupun benefit program penghantaran pelajar ke luar negara. Apa yang kalau saya nak share benefit pelajar luar negara ni best lah sebenarnya. Dia kalau belajar saya dulu di UK, saya belajar di London. Saya share sikit lah pengalaman saya macam apa yang bestnya. Saya tak sebab sesi kita tak serius sangat, saya share yang seronok. Saya dapat belajar di UK, and bila saya berada di UK, saya pernah travel ke Switzerland, saya pernah travel ke Perancis, saya pernah travel ke Sepanyol. And kalau adik-adik macam kalau adik-adik lelaki atau adik perempuan yang minat bola, dekat UK tu memang tempat bola lah sebenarnya. Bola. Saya dapat peluang tengok match bola best lah kat situ. Tu paling nak cakap experience saya 3 tahun dekat UK tu memang takkan dapat lagi lah. Masa yang saya ada and peluang saya di sana amat best lah, tak cakap. And dekat Malaysia mungkin struggle kat sana, mungkin berjauhan dengan family lah. Tapi itulah saya balik ke tempat ke tanah negara saya balik, tanah Malaysia balik untuk berbakti untuk rakyat Malaysia pula dengan kerja kat PNG. Ada juga yang tak balik kerja kat sana. Ada juga kawan saya yang dapat kerja kat sana. Tapi kebanyakan kawan saya kerja balik sini balik lah setelah belajar dekat sana beberapa tahun. Kebanyakan yang kawan saya kenal balik sini balik lah untuk berbakti kepada Malaysia balik. Okay, Rusdan, terima kasih banyak kerana berkongsi dengan pelajar-pelajar kita. So di sini kalau ikutkan lebih kurang ada dalam 52 pelajar. So mana tolak cikgu, tolak Rusdan. So ada 52 pelajar yang menyertai sesi kita Reach Your Ambition Talk Series yang ke-7 pada malam ni. Jadi cikgu bagi pihak penganjur mengucap terima kasih kepada Muhammad Rusdan Abdul Hadi. Tak jauh sebenarnya, cikgu pun duduk dari Sungai Buloh ni. Kalau tadi sebut Kuang tadi sebenarnya dekat je. InsyaAllah pengkongsian yang dia pada malam ni moga-moga memberi manfaat pada pelajar-pelajar semua. Jadi terima kasih pada Rusdan. Tu ada orang Kuang terbaik. Kamarul Borhan tu cikgu Kamarul. Terima kasih cikgu Kamarul. Join. Rasanya setentang Rusdan lorong berapa? Lorong Orchid. Lorong Orchid. Okey. So pelajar-pelajar tingkatan 5 teruskan berada dalam grup ini sebab dalam pukul 9.10 kamu ada kelas. Dan pelajar-pelajar lain yang sekiranya adalah tiada tempat boleh masuk ke grup untuk menyertai kelas masing-masing. Dan
Terima kasih Roshidan kerana berkongsi pada sesi malam ni. Semoga Roshidan terus maju dan jaya. Mana tahu akan datang nak sambung lagi master PhD. Akan sambung di UK lagi ke ataupun lepas ni nak pergi ke negara lain pula?